Yeremia bab 35. Demikianlah firman yang turun daripada Tuhan kepada Yeremia pada zaman Yoyakim anak Yosia, Raja Yehuda. Pergilah kepada kaum Rekab dan berbicaralah dengan mereka. Bawalah mereka ke dalam salah satu bilik di bait Tuhan, dan berilah mereka minum air anggur. Maka aku menjemput Yaazania anak Yeremia, anak Habazinia, berserta saudara-saudaranya dan semua anak lelakinya, seluruh kaum Rekab. Aku membawa mereka ke dalam bilik anak-anak Hanan anak Gigdalia, hamba Allah itu, di bait Tuhan. Bilik ini berdekatan dengan bilik para pembesar, di atas bilik Maasea anak Salum, penjaga pintu. Kemudian kuletakkan di hadapan anggota kaum Rekab itu cawan-cawan yang berisi air anggur serta cangkir-cangkir. Kataku kepada mereka, "Silakan minum air anggur." Tetapi mereka menjawab, "Kami tidak minum air anggur, karena Yonadab, anak Rekab, leluhur kami, telah mengamanatkan demikian kepada kami. Janganlah kamu atau anak-anakmu minum air anggur untuk selama-lamanya. Jangan membangunkan rumah, jangan menabur benih, jangan menanami kebun anggur atau memilikinya. Tetapi tinggallah di dalam kemah seumur hidupmu, supaya panjang umurmu di tanah tempat kamu tinggal sebagai pendatang. Kami mentaati perkataan Yonadab anak Rekab, leluhur kami, dalam segala hal yang diamanatkannya kepada kami. Itulah sebabnya kami, istri kami, serta anak-anak kami, baik lelaki maupun perempuan, tidak minum air anggur seumur hidup kami, dan tidak membangunkan rumah untuk kami huni. Kami tidak mempunyai kebun anggur, ladang, atau benih, dan tinggal di dalam kemah. Kami taat dan bertindak selaras dengan semua yang diamanatkan Yonadab, leluhur kami. Namun begitu, pada waktu Nebukadnezar, Raja Babel, maju menyerang negeri ini, kami berkata, mari kita pergi ke Yerusalem untuk menghindari pasukan orang Kasdim dan pasukan orang Aram. Itulah sebabnya kami tinggal di Yerusalem." Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia demikian. Beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mahu menerima pengajaran serta mendengar firman-Ku? Demikianlah firman Tuhan. Hal yang diamanatkan Yonadab anak Rekab kepada keturunannya, supaya mereka tidak minum air anggur, telah dilaksanakan. Sampai hari ini mereka tidak minum air anggur, karena mereka mentaati amanat leluhur mereka. Sebaliknya, kepada kamu aku telah berfirman terus-menerus, tetapi kamu tidak mahu mendengar aku. Aku terus-menerus mengutus kepadamu semua hamba-Ku, para nabi, dengan pesan, berbaliklah daripada jalan hidupmu yang jahat, perbaiklah kelakuanmu, dan jangan mengikuti tuhan-tuhan lain untuk menyembah mereka. Dengan demikian, kamu akan tetap tinggal di negeri yang telah kukurniakan kepadamu, serta kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mahu memberikan perhatian dan tidak mahu mendengar aku. Sungguh, keturunan Yonadab anak Rekab telah melaksanakan amanat yang diberikan leluhur mereka kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mahu mendengar aku. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan segala malapetaka yang kuancamkan kepada Yehuda dan kepada seluruh penduduk Yerusalem, kerana aku telah berfirman kepada mereka, tetapi mereka tidak mahu mendengar. Aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mahu menjawab. Kemudian Yeremia berkata kepada kaum Rekab, "Beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel, kerana kamu telah mentaati pesan Yonadab, leluhurmu, telah berpegang teguh pada segala amanatnya, dan telah bertindak selaras dengan semua yang diamanatkannya kepadamu. Maka beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel, tidak akan terputus keturunan Yonadab anak Rekab
yang mengabdi kepadaku sepanjang masa. Yeremia bab 36. Pada tahun keempat zaman pemerintahan Yoyakim anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini daripada Tuhan kepada Yeremia. Ambillah sebuah gulungan kitab, tulislah di dalamnya segala firman yang telah kusampaikan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, serta segala bangsa sejak aku berfirman kepadamu, yaitu sejak zaman Yosia sampai hari ini. Mudah-mudahan ketika keturunan kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang kurancang bagi mereka, setiap orang mahu berbalik daripada jalan hidupnya yang jahat. Dengan demikian, aku akan mengampunkan kesalahan dan dosa mereka. Maka Yeremia memanggil Baruk anak Neria, dan sementara Yeremia menuturkan segala firman yang telah disampaikan Tuhan kepadanya, Baruk menulisnya secara langsung dalam gulungan kitab itu. Kemudian Yeremia berpesan kepada Baruk, Aku dikenakan larangan. Aku tidak boleh masuk ke dalam bait Tuhan. Jadi, pergilah engkau dan bacalah firman Tuhan daripada gulungan yang telah kau tulis langsung daripada penuturanku itu kepada rakyat di bait Tuhan pada hari puasa. Engkau juga harus membacanya kepada semua orang Yehuda yang datang dari kota-kota mereka. Mudah-mudahan mereka kemudian menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Dan setiap orang mahu berbalik daripada jalan hidupnya yang jahat, karena besarlah murka serta amarah yang diancamkan Tuhan terhadap bangsa ini. Baruk anak Neria bertindak selaras dengan semua yang dipesankan Nabi Yeremia kepadanya untuk membaca firman Tuhan dari kitab itu di bait Tuhan. Pada tahun kelima zaman pemerintahan Yoyakim anak Yosia, Raja Yehuda, tepatnya pada bulan ke-9, diistiharkanlah puasa di hadapan Tuhan bagi seluruh rakyat di Yerusalem serta seluruh rakyat yang datang ke Yerusalem dari kota-kota Yehuda. Di dalam bilik Gemaria anak Safan, juru tulis itu, yang terletak di pelataran atas, di depan pintu gerbang baru di bait Tuhan, Baruk membaca perkataan-perkataan Yeremia daripada kitab itu kepada seluruh rakyat di bait Tuhan. Ketika Mikaya anak Gemaria, anak Safan, mendengar segala firman Tuhan daripada kitab itu, pergilah dia ke istana raja, lalu masuk ke dalam bilik juru tulis. Ternyata, semua pembesar sedang duduk di situ, yaitu juru tulis Elisama, Delaya anak Semaya, Elnatan anak Akbor, Gemaria anak Safan, Zedekia anak Hanania, dan semua pembesar lainnya. Mikaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang didengarnya ketika Baruk membacakan kitab itu kepada rakyat. Kemudian semua pembesar itu menyuruh Yehudi, anak Netanya, anak Selemia, anak Kushi, menemui Baruk dengan pesan, Bawalah gulungan yang telah kau bacakan kepada rakyat itu, dan datanglah kemari. Maka Baruk anak Neria membawa gulungan itu dan datang menemui mereka. Kata mereka kepadanya, Silakan duduk dan bacakanlah kitab itu bagi kami. Lalu Baruk membacanya kepada mereka. Setelah mereka mendengar segala firman itu, dengan ketakutan mereka pun saling berpandangan. Kata mereka kepada Baruk, Kita harus memberitahukan segala firman ini kepada raja. Kemudian mereka bertanya kepada Baruk, Tolong beritahukan kepada kami bagaimana caranya engkau menulis segala firman ini. Adakah daripada penuturannya? Jawab Baruk kepada mereka, Iya, Yeremia menuturkan langsung segala firman ini kepadaku, dan aku menulisnya dengan tinta dalam kitab. Kata para pembesar itu kepada Baruk, Pergilah dan bersembunyilah bersama Yeremia. Jangan seorang pun tahu di mana kamu berada. Setelah itu, mereka pergi menghadap raja di pelataran, sedang gulungan itu mereka simpan di dalam bilik juru tulis Elisama. Lalu mereka memberitahukan segala firman itu kepada raja. Raja menyuruh Yehudi untuk mengambil gulungan itu.
Lalu dia pun mengambil gulungan itu dari bilik juru tulis Elisama. Kemudian Yehudi membacakannya di hadapan raja dan di hadapan semua pembesar yang berdiri berdekatan dengan raja. Waktu itu ialah bulan ke-9, dan raja sedang duduk di balai musim dingin dengan api menyala di dalam perdiangan di hadapannya. Setiap kali Yehudi membaca 3-4 lajur, raja mencabik-cabiknya dengan pisau raut dan mencampakkannya ke dalam api di perdiangan itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api di perdiangan itu. Raja dan para pegawainya yang mendengar segala firman itu tidak berasa takut dan tidak mengoyakkan pakaian mereka. Sebenarnya Elnatan, Delaya, dan Gemaria mendesak raja supaya tidak membakar gulungan itu, tetapi raja tidak mendengar mereka. Raja malah memberikan perintah kepada anaknya, Yerahmeel, Seraya anak Azriel, dan Selemia anak Abdeel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia. Tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan yang dituliskan Baruk langsung daripada penuturan Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia demikian. Ambillah lagi sebuah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala firman yang ada pada gulungan pertama yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim, Raja Yehuda, katakanlah, beginilah firman Tuhan. Engkau telah membakar gulungan itu sambil berkata, mengapa engkau menulis di dalamnya demikian? Raja Babel pasti datang memusnahkan negeri ini serta melenyapkan manusia dan haiwannya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim, Raja Yehuda. Tiada seorang pun daripada keturunannya akan duduk di atas takhta Daud. Mayatnya akan tercampak sehingga terkena panas pada siang hari dan dingin pada malam hari. Aku akan menghukum dia, keturunannya, dan para pegawainya kerana kesalahan mereka. Aku akan mendatangi mereka, penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, semua malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, kerana mereka tidak mahu mendengar. Maka Yeremia mengambil sebuah gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk anak Neria. Di dalamnya, Baruk menulis secara langsung segala perkataan yang dituturkan Yeremia daripada kitab yang dibakar habis oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Banyak perkataan serupa ditambahkan pula di dalamnya. Yeremia bab 37. Raja Zedekia anak Yosia menaiki takhta, menggantikan Konia anak Yoyakim. Dia dijadikan raja di tanah Yehuda oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Dia berserta para pegawainya dan rakyat negeri itu tidak mahu mendengar firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia. Pada suatu kali, Raja Zedekia menyuruh Yukal anak Selemia dan Imam Zefanya anak Maasea menemui Nabi Yeremia dengan pesan, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita. Pada waktu itu, Yeremia masih bebas bergerak di tengah-tengah rakyat kerana dia belum dimasukkan ke dalam penjara. Sementara itu, pasukan Firaun telah maju dari Mesir. Dan ketika kabar itu didengar oleh orang Kasdim yang sedang mengepung Yerusalem, mundurlah mereka dari Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia demikian. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Katakanlah kepada Raja Yehuda yang mengutus kamu kepadaku untuk mencari petunjuk. Sesungguhnya, pasukan Firaun yang telah maju untuk membantu kamu itu akan kembali ke negeri mereka, ke Mesir. Sementara itu, orang Kasdim akan kembali memerangi kota ini, merebutnya, dan membakarnya habis. Beginilah firman Tuhan, jangan menipu diri dengan berkata, orang Kasdim pasti mundur daripada kita, kerana mereka tidak akan mundur. Sekalipun
kamu mengalahkan seluruh pasukan orang Kasdim yang berperang melawan kamu, sehingga antara mereka hanya orang terluka yang tersisa. Mereka akan bangkit di kemah masing-masing dan membakar habis kota ini." Setelah pasukan orang Kasdim mundur dari Yerusalem untuk menghindari pasukan Firaun, keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke tanah Benyamin. Dia bermaksud menerima bahagian pusakanya di situ, di tengah-tengah kaumnya. Ketika dia sampai di pintu gerbang Benyamin, seorang kepala penjaga bernama Yeria anak Selemia, anak Hanania, menangkap Nabi Yeremia sambil berkata, "Engkau hendak membelot kepada orang Kasdim?" Jawab Yeremia, "Tidak benar, aku bukan hendak membelot kepada orang Kasdim." Tetapi Yeria tidak mahu mendengarkannya. Ditangkapnya Yeremia dan dibawanya menghadap para pembesar. Maka marahlah para pembesar ini kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, yaitu rumah juru tulis Yonatan. Rumah itu memang telah dijadikan penjara oleh mereka. Setelah Yeremia dimasukkan ke dalam sebuah kurungan di penjara bawah tanah, dan setelah Yeremia tinggal di sana selama beberapa waktu, Raja Zedekia mengirim utusan untuk menjemputnya. Di istananya, Raja bertanya kepadanya secara diam-diam, "Adakah firman daripada Tuhan?" Jawab Yeremia, "Ada." Katanya pula, "Engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel." Lalu Yeremia berkata kepada Raja Zedekia, "Apakah dosaku terhadapmu, terhadap pegawaimu, atau terhadap rakyat ini, sehingga kamu memasukkan aku ke dalam tahanan? Di manakah para nabimu yang menyampaikan nubuat kepadamu demikian? Raja Babel tidak akan mendatangi kamu ataupun negeri ini. Sekarang, mohon dengarkan aku, ya Tuanku Raja. Semoga engkau berkenan kepada permohonanku. Janganlah kembalikan hamba ke rumah juru tulis Yonatan, supaya hamba tidak mati di sana." Maka Raja Zedekia memberikan perintah agar Yeremia ditahan di pelataran penjagaan. Setiap hari, dia diberi sekutur roti dari jalan pembuat roti, sampailah waktu semua roti di kota itu habis. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu.